Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, kita jumpa pada hari terakhir bulan Februari. Kebetulan dia juga adalah minggu terakhir bulan Februari dan juga adalah hari terakhir bulan Februari, 28 bulan Februari. Share traffic, anda pun dah tengok tajuk malam ni, share dulu sebab macam biasalah saya akan beber 2-3 minit hinggalah cameraman bagi saya cue tentang angka yang kita nantikan sebelum kita mulakan sesi dengan tajuk benarkah idea kiri semuanya negatif. Saya bawa dua orang yang mungkin saudara juga pun akan label dia sebagai kiri. Pertama kali saya jumpa dua anak muda ni yang selalu hanya saya dengar-dengar nama je. Kerana saya beritahu pada saya terang selama 26 tahun saya bergerak dalam media di kanan. Sebab tak ada kesempatan bekerja dan bergaul dengan orang yang berada di tengah ataupun di kiri. Itu label lah saudara letak. Label saya pun sedang melabel sekarang. Tapi selepas saja sesi live ni kita mungkin ada pandangan yang baru tentang siapakah kiri-kiri ni. Benarkah kiri itu DAP? Benarkah kiri itu sosialis? Benarkah kiri itu liberal? Benarkah kiri itu anti agama? Benarkah kiri itu anti Melayu? Selalunya orang labelkan begitu. Kita orang yang berada di garis kanan akan melabelnya begitu. Apabila timbul pula dalam era liberal, orang menganggap siapa sahaja yang bertolak ansur dengan Islam dan Melayu adalah golongan liberal. Now datang pula neo-liberal. Macam-macam cop tuan-tuan. Kalau saya nak cop dekat baju ni, jenuh tuan-tuan nak collect baju-baju tentang label terhadap orang-orang Melayu ni. Jadi perniagaan yang hebat ni. Hari ni jual bantu baju liberal, besok jual neo-liberal. Kemudian jual super liberal. Lepas tu jual lagi pula modernisme liberal. Jenuh atas perkataan liberal jadi bisnes untuk collection perkataan Melayu liberal ni. Share dulu, nanti bila dah sampai angka saya akan perkenalkan tamu saya, saudara Badrul. Badrul akan bercerita soalan-soalan yang saya akan tanya kerana dia bersama lama dengan Yunus Ali, Pak Yunus Ali, Allahyarham Pak Yunus Ali, anak Malaysia yang pertama yang apabila melarikan diri ke luar negara selepas rusuhan pelajar tahun 74 dan dilabelkan sebagai pro-komunis dan sosialis segala macam. Tetapi kemudiannya dilantik oleh Yasir Arafat, direkrutkan sendiri Yasir Arafat sebagai rakyat Malaysia yang pertama menjadi komando PLO di luar negara, menjadi pengawal peribadi Yasir Arafat. Kita akan dengar banyak tentang orang ini. Sebab saya beritahu kata ada banyak nama-nama yang tak perlulah kita dendangkan sebagai hero atau tidak. Itu pun bukan kerja dia malam ni dan bukan kerja garasi. Tapi kita nak bercerita nama-nama yang tercicir, yang molek untuk kita kenal dan menambahkan pengetahuan kita tentang posisi yang pernah dimainkan oleh mereka yang dilupakan. Kemudian Hafiz, dia adalah orang di belakang semua penerbitan buku-buku dan majalah yang semalam kita katakan apakah wajar terus diterbitkan ketika penerbit menanggung rugi. Ini orang yang setiap bulan hitung rugi. Saya tak fikir dia untung-untung tu. Dia hitung bulan ni rugi berapa, dia report pada bos dia, bos bulan ni rugi 6,000, bos bulan ni rugi 5,000. Bila rugi 4,000 dia naik gaji. Berarti dia berjaya menjalankan kawalan kerugian. Dia naik pangkat apabila berjaya mengurangkan rugi. Untung saya tak fikirlah tuan-tuan. Tapi semalam mungkin untung. Sebab terima kasih pada mereka yang lock combo Svara, 5 edisi Svara daripada tahun 2020 hingga 2021 sesuai dengan kedudukan majalah tersebut yang diterbitkan 4 kali sebulan. Hafiz kata almost 100% lock adalah genuine. Alhamdulillah. Berarti orang lock buku tak macam lock t-shirt band tuan-tuan. Jual lock banyak. Tapi lock buku alhamdulillah semua yang lock kata Hafiz, sebab dia yang menguruskan post dan juga pembayaran. Dia kata almost done 100%. Saya harap malam ni saudara lock pun lock genuine. Tapi kita akan lock buku selepaslah kita berdiskusi. Saya tunggu angka sekarang, berapa angka kita ada sekarang, 300. Saya nak minta dulu Bad. Nama dia super je tuan-tuan. Sebab orang kiri ni kita susah nak dengar nama penuh sebab kurang didendangkan. Sebab saya tak fikir kata RTM berani jemput dia. Saya tak fikir kata TV3 dan juga mana-mana stesen TV lah tuan-tuan berani jemput dia untuk cakap ni. Sebab rekod dia ni sebagai orang yang dituduh kiri itu kuat tuan-tuan. Cuma bila saya buat garasi ni, kiri kanan adalah kawan. Di mana kita bersetuju untuk kembali kepada zaman hebat interkos. Maksudnya perdebatan. Bahawa ulama-ulama Nusantara juga dulu berdebat. Ulama-ulama di seluruh dunia juga dulu berdebat bahawa sesuatu hukum hanya dicapai setelah perdebatan mencapai tahap matang. Dan ini adalah Haris. Nama penuh tuan-tuan tengok dekat super. Nazri Haris Fazilah. Nazri Haris, nanti dia orang kenal dia tuan-tuan. Share dulu sebab Nazri akan bercerita bagaimana pula
dia menjadi aktivis yang rugi. Tapi apa yang menyeronokkan dia menanggung rugi, tuan-tuan? Sebab kalau aku dah cakap macam semalam, lillahi. Walaupun garasi ni adalah sikit duit nak print majalah Suara tu, tapi taat aku nak mengira rugi setiap malam tu belum ada. Tapi dia dah setahun lebih, tuan-tuan, menghitung rugi menerbitkan majalah yang Johan kata kononnya kena ada demi minda orang Melayu. Tetapi orang Melayu melihatnya macam ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, garasi membuktikan semalam walaupun lag teruk, log dalam masa 10 minit naik sampai 62. Kemudian kita kehilangan communication disebabkan lagging. Harap malam ni okey. Berapa dah kita ada lepas 400 dah? 389. Saya akan tanya soalan yang pertama. Okey. Benarkah kau orang kiri dan kau adalah seorang penyokong sosialis, meredai perjuangan komunis, dan kau mau menukar perlembagaan negara ini dengan raja-raja Melayu bukan lagi ketuanan Melayu, bahasa Melayu bukan lagi bahasa kebangsaan? Kau nak ubah semua naratif negara. Betul ke, Pak? Hanya kerana kau mengikut arwah Yunus Ali. Itu banyak soalan tu. Okey. Jawapan pertama saya, first, kiri, tengah, kanan ni sebenarnya dah terlalu banyak interpretasi. Ya. Jadi apa itu kiri, apa itu kanan dan apa itu tengah tu pun untuk setiap orang berbeza, dan untuk setiap zaman berbeza, dan untuk setiap budaya dan kaum pun berbeza. Kaum tu maknanya bangsa lah, bukan kaum etnik lah. Dan untuk misalnya kalau untuk saya ada yang mungkin lebih kiri, ada yang mungkin lebih kanan. Yang untuk orang kanan dia tu kiri misalnya. Jadi semua tu perspektif. So itu jawapan pertama. Dan jawapan seterusnya, saya punya pemahaman dan apa yang saya setuju dengan banyak, contohnya orang seperti arwah Yunus Ali dan orang-orang yang berpandangan dan berpendapat yang sama. Apa yang kami gelarkan sebagai kiri ini adalah sebenarnya golongan yang melawan penganiayaan. Itu saja sebenarnya. Dia sesimpel itu. Melawan penganiayaan. Dan kita, bila kita melihat dunia ni, kita nampak, kita boleh baca golongan kecil yang berkuasa menganiaya golongan yang besar yang kurang berkuasa. Jadi idea kiri ini adalah untuk empowerkan golongan yang besar ini supaya tidak lagi dianiaya oleh golongan yang kecil. Itu saja sebenarnya. Dia sesimpel itu saja. Okay. Cuma tak ada berkait dengan nak ubah perlembagaan. Itu kita bukannya nak negara ubah. ini bukan negara raja perlembagaan. Bukan. Kita nak make sure tidak ada orang dianiaya. Jadi apa yang perlu untuk kita buat itu? Apa yang kita perlu buat untuk capai itu 10 tahun lepas dan 20 tahun akan datang mungkin berbeza. Dan benda itu satu proses yang perlu sentiasa dibuat. Bukannya satu dogma atau satu benda totok yang kita akan ikut sepanjang zaman, tak. Kenapa saya tanya soalan itu, tuan-tuan? Kerana dia adalah orang yang membantu arwah Allahyarham Yunus Ali. Nanti dia akan cerita tentang mentor dia menubuhkan Institut Demokrasi, National Institute for Electoral Integrity. Jadi satu badan pemantau pilihan raya. Institut Pemantau Pilihan Raya Malaysia macam itulah. Dan institut ni telah pun banyak menyertai gerakan untuk melebih demokrasikan pilihan raya. Mereka terlibat dengan banyak kempen di negara-negara luar pun, pilihan raya di Afghanistan, pilihan raya di Kemboja, di Vietnam, seluruh dunia institut ni terlibat dan dia mengikut mentornya. Nanti dia akan bercerita tentang mentornya Yunus Ali. Sebelum tu saya pergi pada Haris. Kau perkenalkan nama kau Haris sebagai tauke yang paling rugi dan orang akan naik gaji kalau kerugiannya berkurangan daripada bulan ke bulan. Okey. Saya nama Haris, nama bapak saya. Nama saya Nazir. Nazir. Okey, Nazir nama dia. Okey. Orang kiri memang macam tu, kurang dikenali. Itulah mencabarlah sebenarnya buat majalah yang semalam pun kita dah bincang kan. Semalam pun kita dah bincang kan. Tapi itulah sebab kita rasa benda tu perlu kan. Kadang-kadang bila kita rasa benda tu perlu tu, untung rugi tu memang kita kena tolak tepi. Walaupun nak tak nak kita kena tengok balik lah kan. Takkan nak selamanya rugi kan. Betul. Jadi sebab kita rasakan yang tidak banyak penerbitan, lagi-lagi penerbitan yang macam majalah. Hantar majalah je? Yang penerbitan macam majalah, dia dalam bahasa Melayu, yang tak berlega di pasaran. So kalau dulu kita tengok macam Tan Sri Johan Jaafar semalam cakap kan, kita ada Masa, kita ada Pemikir, banyaklah majalah 90-an, 80-an. Tapi bila start era ledakan internet kan, jadi kebanyakan majalah tak dapat nak keep up dan diorang mati. Jadi kita rasakan perlu kita reintroduce balik, perkenalkan balik format majalah, orang kata
bacaan panjang lah untuk kita tahu apa benda yang telah berlaku dalam masyarakat Malaysia, dan juga sebenarnya kita nak bawa ni cerita-cerita yang memang confirm takkan dipublish oleh majalah-majalah besar. Cerita-cerita orang kecil kan, cerita-cerita orang luar KL, orang luar bandar yang kita rasakan penting. Sebab Malaysia ni bukannya KL je ataupun Lembah Kelang je kan. Betul. Orang daripada Sabah Sarawak pun adalah orang Malaysia, Terengganu orang Malaysia, Kedah orang Malaysia. Jadi kita tak tahu apa benda cerita kat luar ni. Itu sebab kita publish majalah ni. Konten-konten Suara ni memang pro orang miskin kan. Dan tak ada konten orang kaya dalam ni. Dia tak akan tunjuk 10 rumah paling mewah di Malaysia. Siapakah jutawan SME, dia tak cover orang macam saya tuan-tuan. Token bandar buat berapa duit. Dia akan pergi cari orang-orang yang buat tie-dye, bagaimana menghasilkan baju buangan menjadi barangan yang mungkin boleh dibuat sebagai duit tambahan. Kerana jiwa sosialis tu masih ada tuan-tuan. Tapi wajarkah kita menghukum mereka sebagai orang sosialis hanya kerana dalam cerita ni macam saya bagi tahu tentang kehidupan orang di rumah air di Sabah. Takkanlah kita nak katakan Suara adalah majalah sosialis hanya kerana mengingatkan kita bahawa di tengah-tengah Kuala Lumpur yang bermegah-megah dengan LRT dan segala terowong ditebuk, tapi di Sabah masih ada orang tinggal dalam rumah yang kalau terbakar 100 rumah akan terbakar. Ini antara konten-konten yang banyak dalam Suara. Tapi saudara tak boleh lock Suara malam ni, sebab malam ni kita akan naik buku-buku yang untuk saudara baca tentang hukum kiri dia. 2 buku ni adalah buku Kasih Ahmad. Saya akan tanya dengan orang ni yang terbabit ni. Kenapa kita perlu membaca Kasih Ahmad di tengah-tengah kontroversi orang mentomahkan level Kasih Ahmad hitam dari segi Islamnya. Macam aku memang baca Kasih daripada umur 80-an, universiti kedua. Maksudnya itu buku yang sekolahkan saya. Bila saya baca universiti kedua, saya akan sentiasa ingat, tiap-tiap kali saya susah tuan-tuan, saya akan ingat kata Kasih masih boleh memikirkan tentang bangsa dan negaranya dalam keadaan yang lebih azab apabila dia ditahan dan dituduh komunis, dikurung, dikemuting. Jadi aku anggap buku-buku Kasih ni bagus untuk zaman saya remaja. Apa yang mendorong kau rasa bahawa ada sisi lain yang perlu kita lihat tentang Pak Kasim Ahmad? Dia sebenarnya bila kita bercerita tentang pembacaan, kita tak semestinya kena baca. Bukan sekadar tak semestinya, kita harus baca benda lain yang kita pun tak setuju. Sebab membaca ni bukannya sekadar untuk kita rasa kita betul. Dia juga adalah untuk kita faham apa yang dipikirkan oleh orang lain. Dan kalau dari sudut konteks Kasim Ahmad dan dari sudut konteks Malaysia, kita kena tahu di Malaysia ini wujud pemikiran dan wujud bayangan tentang negara yang berbeza. Setiap orang ada bayangan Malaysia yang berbeza. Setiap orang ada visi ataupun angan-angan Malaysia yang berbeza dengan kita. Dan kalaupun kita tidak setuju, adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat dan sebagai orang yang berkongsi tanah ini adalah untuk kita fahamlah apa yang orang fikirkan supaya kita boleh bersama-sama cuba mencapai apa yang masing-masing nak tanpa perlu bertelagah, tanpa perlu kita mematikan orang-orang lain. Kita akan ada tidak bersependapat, tapi kita tak akan tahu kalau kita tak cuba baca. Dan itu yang wujudnya pentingnya. Saya sendiri bukannya seorang yang arif sangat tentang arwah Kasim Ahmad. Tapi dia sebagai sosok, dia banyak menyuarakan pendapat yang orang lain tak berani nak cakap. Dan mungkin ada orang yang kongsi yang sama tapi dia tak berani cakap. Jadi dia sebagai suara yang berani bercakap dan berani untuk menerima apa yang orang balas kat dia. Jadi pentinglah. Ya, keberanian dia. Ya. Ini salah satu buku yang saya sempat buka tentang pasal buku lain ni essay, tapi buku ni bagus tentang muzik ni. Kau boleh cerita memorabila bass bising atau bass bising? Bass bising. Kau cerita ni untuk buku pertama kita promote sebelum Kena cerita. sementara dia nak cerita, saya akan cerita tentang Yunus. Okey, aku tak pernah tahu sosok Yunus. Okey. Tak pernah, never. Sampailah bila diberitahu oleh seorang editor kata tanyalah kau pasal Yunus. Barulah aku Google dan tengok Yunus ni adalah sosok yang besar tentang kerana dia biar dia cerita siapa Yunus Ali yang kau rasa kalau ada masa untuk kau jelaskan siapakah mentor kau yang dilupakan, yang mengajar kau tentang demokrasi, yang mengajar kau tentang tadi kau sebut suara besar yang cuba dinyahkan. Kau orang mengambil suara besar yang dinyahkan kerana keberkuasaan suara kecil yang menguasai segala benda. Saya pun sebenarnya masa zaman sekolah semua memang tak pernah tahulah tentang sosok Yunus ni. Kita orang panggil dia Pak Ya. Yunus Ali, YA, Pak Ya. Oh, Pak Ya. Ya. Saya dengar pasal dia sehari sebelum saya disuruh jumpa dia. Dan waktu tu saya berkawan dengan sekumpulan anak-anak muda yang masuk senior saya lah, sebab saya dalam 5-6 tahun lagi muda daripada orang. Budak-budak yang waktu tu diorang gelar diri orang Universiti Bangsa Utama.
Jadi diorang berkumpul, berkampung di Bahasa Utama dan diorang banyak buat kerja-kerja aktivisme. Dan ini rentetan daripada golongan anak muda yang join reformasi semula. Ini awal 2000, pertengahan 2000. Saya masa tu budak lagi, baru habis sekolah, saya dapat kenalan diorang dan dapat join diorang punya gerak-gerak kerja, dan diorang suruh saya join satu program yang dibuat oleh satu NGO bernama Empower untuk menolong anak-anak muda yang mangsa tsunami di Kuala Kedah. Diorang ada program di Sepang. Sehari sebelum tu dia kata, okey, kau kena pergi join, tolong Yunus Ali buat program ni dekat Sepang. Masa tu baru saya tahu, Yunus Ali siapa, tanya. Dia pun cerita, Yunus Ali ni di PLO, dia kata. Itu je orang apa dia orang cerita saya dulu. Palestine Liberation Organization. Ya, pernah jadi ahli anggota PLO, Palestine Liberation Organization. So esok tu bila saya bermulalah saya berkenalan dengan Pak Yah lah. Dan kalau nak kira ringkasan kisah hidup dia ni aktivis mahasiswa tahun 70-an di Malaysia, seangkatan dengan banyak student movement zaman itulah yang terlibat dengan masa itu aktivis anak muda mahasiswa bukan buat aktivisme politik, parti politik, tidak. Diorang banyak buat aktivisme kerakyatan. Dan masa itu antara aktiviti yang paling hebat diorang buat adalah diorang jadi advocacy group untuk golongan miskin di Baling, golongan miskin di Gumusang, di Johor, Tasik. Saya lupa nama apa Tasik tu. Ya, tapi diorang banyak buat kerja-kerja itu, dan sampai satu tahap diorang buat satu demonstrasi besar-besaran tahun 74 tu. Di mana selepas tu diorang dikejar oleh pihak berkuasa lah. Dan Yunus Ali antara orang yang rentetan daripada itu tidak immediately after tu, tapi rentetan daripada itu diorang lari keluar Malaysia sebab dikejar oleh pihak berkuasa dan menjadi pelarian di luar sambil membuat kerja-kerja aktivisme di luar. Sebab pada waktu itu aktivisme itu ada satu transnational punya network. Sedang mekar gerakan aktivis ni. Student aktivis di Malaysia ada connection di Hong Kong, ada connection di Australia, ada connection di Singapura dan di Timur Tengah. Timur Tengah daripada Libya, Palestin, Lebanon, semua banyak. Saya sendiri bukanlah mahir dalam sejarawan yang tahu semua, tapi pada adanya itulah. Dan dari situ dia berkelana join ni sampai satu tahap dia join PLO lah, dan dia ikut latihan menjadi komando, dan sampai satu tahap dia dilantik sebagai pengawal peribadi sendiri pada ketua PLO pada waktu itu, iaitu Yasir Arafat. Yang tak ramai orang yang dapat jadi level pengawal peribadi ni lah. Dalam setiap masa tu dalam 1-2 orang je macam tu, tak silap saya. Dan sampai dia jadi decoy untuk Yasir Arafat. Maknanya kalau Yasir Arafat perlu pergi mana-mana, dia orang pergi banyak kereta yang serupa, Yunus Ali akan duduk dalam satu kereta. So kalau orang nak bunuh Yasir Arafat, dia yang akan dibunuh lah, bukan Yasir Arafat sendiri. Maknanya kepercayaan ketua pemimpin PLO waktu itu terhadap dia dah sampai ke tahap itulah. Dan selepas pada itu, bila dia rasa dia dah cukup berjuang dengan PLO, dia pun kembali belajar dan ujung-ujungnya balik semula ke Malaysia dan berterus jadi aktivis di Malaysia sampai ke ujung hayat dia lah. Dan pada tahun-tahun terakhir itu, di mana saya bekerja dengan dia, masa itu dia sedang buat satu gerakan untuk pemantauan pilihan raya, untuk memastikan pilihan raya ini bersih. Dan itu pun jaringan Southeast Asia juga, Asia Tenggara. Jadi ada jaringan di Thailand, Indonesia, di Philippines, dan kita buat kerja-kerja pemantauan sampai ke tahap ke negara-negara ni lah. Pernah pergi ke Sri Lanka, pernah pergi ke selatan Filipina di Mindanao, pernah pergi ke Afghanistan, Nepal semua. Jadi banyak kawasan-kawasan post-konflik jugalah. Dan dia cuba untuk wujudkan di Malaysia association tu, maknanya institute tu, yang dia buat sampai dia meninggal lah. Tuan-tuan, berapa angka kita sekarang? 491. Saya akan share dulu. Kata saya takut hang ke apa, saudara boleh lock malam ni. Mahfuz akan tunjuk combo buku ni. Lepas tu nanti sambil perbual, Mahfuz akan detailkan buku-buku ni. Kita ada 4 buku yang kita jual malam ni. Combo dia 100 lock. Untuk saudara yang berminat untuk mengenali imej-imej kiri. Ini ditulis oleh budak-budak yang disebut so-called underground, golongan kiri masa kini.
yang tidak lagi berpegang kepada ideologi politik ataupun aktivisme. Mereka berpegang pada ideologi yang saya sebut sebagai diabaikan oleh mainstream. Mereka mencipta dunia mereka, stream mereka sendiri. Satu. Yang kedua, saudara boleh baca dialog dengan sastrawan Kasim Ahmad ni. Ini buku ditulis oleh Pak Kasim. Saya walaupun tak ambil paper dia di USM tu, saya ikut kuliah-kuliah dia. Saya sentiasa cuba menghimpit dia, tapi tidak secara peribadi, tapi mendengar kuliah-kuliah dan syarah-syarah dia di kelas-kelas dia di sekolah sains politik. Kemudian ini adalah Our Vedis Pak Kasim, tanda soal, disusun semula oleh Hamid, kawan baik saya, tapi lama saya tak jumpa Hamidi. Dan yang ini adalah satu lagi buku yang kemudiannya akan diceritakan oleh Nazir. Pak Tebu Arif tu bapak dia, sedap bapak dia ni Kura. Kau promote salah satu buku mana yang kau kata bagus dan apa kelebihan buku tu untuk dibaca? Kau jangan takut promote buku Pak Kasim tu. Kau juru jual mana ni? Buku ni tak ramai orang tahu. Buku Surah sekali dia dua, ni jurnal, ni sebelum suara. Ni Hafiz buat sebelum suara. Ni dibuat perseorangan lah. Ada dua, Merapat Renggang dengan Sekali Bererti. So ni adalah jurnal sastra juga, penulisan esei dan sebagainya yang dibuat oleh Hafiz sebelum suara ada. So, konsep dia memang macam suara lah, tapi sebelum tu dia buat atas kapasiti sendiri. Tapi lepas dia bertemu dengan saya dengan Bat, kita decide, okay, kita buat suara. Pindah ke magazine. Ni yang kita buat memang full on. Ini dibuat atas kapasiti sendiri Hafiz lah. Tapi dia punya ni masih orang kata sastra dia kuat lah. Maknanya kalau kita tengok macam esei pasal sastra, cerpen ataupun short story ataupun puisi, tapi suara ni dah more towards like cita-cita masyarakat. Banyak cita-cita masyarakat. So ini dah rare ni, dah tak ada ni dah berapa tahun dah ni. Kami pun tak reprint ni. Lah. Ni orang kata ibu kepada suara. Saudara, support Lock malam ni untuk menyokong anak-anak muda ni. Dia berempat. Semalam kita interview rakan dia dalam live malam bersama Tan Sri Johan. Ini dua. Seorang lagi adalah rakan baik saya, Azam Syari. Dia tak dapat datang kerana menyiapkan kerja-kerja dia di Malaysia Insight. Dia adalah editor Malaysia Insight. Yang saya beritahu, mereka ini adalah mempunyai pekerjaan masing-masing dan Svara dan majalah ni semua diterbitkan di atas semangat kedai kopi. Tak mampu sewa office, tuan. Dia jumpa kedai kopi, bincang-bincang. Hafiz ni akan Nazir akan lari pergi print, dia akan cek artikel-artikel. Ni perniagaan betul-betul. Di mana kedai mereka minum teh, di situlah pejabatnya. Jadi pastikan kita support sekurang-kurangnya besok. Dia boleh naik dah dekat Facebook, dah ada pejabat. Atas sokongan pembeli-pembeli yang tidak melabelkan mereka sebagai kiri kerana menerbitkan buku Kasim Ahmad, yang tak melabelkan mereka sebagai menentang Raja-Raja Melayu, yang tak menganggap mereka nak mengubah perlembagaan. Setelah saudara mendengar apa pandangan dia, bahawa mereka adalah suara yang cuba menyuarakan nasib orang majoriti yang dianggap terabai. Saudara boleh bersetuju tak bersetuju. Macam saya datang daripada golongan kanan. Mereka kiri. Saya seorang tipikal Malay. Mereka adalah saya panggil sebagai moderate Malay. Tapi kita duduk dan bincang dia, saudara. Sebab akhirnya sebahagian kecerdikan mereka memberi persona pada saya untuk saya faham. Barulah saya tahu hari ini bahawa mereka menganggap bahawa keadaan sekarang majoriti itu suaranya masih disenyapkan. Kita boleh bersetuju bila ada COVID-19. Bila sekarang kita tengok ahli politik yang kecil bertelagah menjadikan majoriti rakyat ini tergugah. Sekarang barulah kita rasa impak dia apabila kita memberi jumlah kecil terlalu berkuasa, maka akhirnya rakyat yang menanggung. Okey, saya akan tanya selepas saudara Lock. Saya harap malam ini tak banyak, tuan-tuan. Aim saya adalah untuk pecah rekod semalam je. Semalam 75, support 4 buku ni 100 untuk saudara baca. Yang paling penting adalah untuk memastikan industri penerbitan tempatan yang tidak lagi dipandang tanggungjawab berat oleh agensi. Agensi tak nak buat kerja-kerja ni, saudara, sebab dia orang rasa ini kerja penat ni. Semua orang nak buat stream macam Zainal sekarang. Tapi Zainal buat stream untuk pastikan mereka terwujud. Jadi sebab tu saya kata datang bila-bila masa saya raikan, kerana kita memerlukan buku ni. Saya nak stream bukan tak ada buku ni, apa nak jual apa, tuan. Saya memerlukan benda ni untuk menghidupkan dunia stream, supaya orang Melayu melihat stream digital sebagai kembali kepada sejarah membaca majalah. Okey, saudara boleh lock buku ni 100. Admin akan cue saya sebelum dia menjawab satu soalan. Saya bagi tahu satu tentang label. Okey. Kerana kau pernah baik dengan Pak Yunus lah. Lepas tu, kerana kau berada dalam satu badan pemantau pilihan raya yang dicop antara 63 gabungan bersih. Apakah dia satu kesukaran apabila dicop menjadi sebahagian daripada baju kuning? Kesukaran dari sudut apa? Kau sendiri tahu? Kau saya sendiri
setakat ni alhamdulillah lah tak menjadi satu kesukaran lah. Satu sebab banyak kawan-kawan saya yang tidak terlibat dengan mana-mana gerakan-gerakan aktivisme ke apa, dia orang faham saya ni apa, dia orang faham pegangan saya apa, dan saya pun tidak pernah cuba nak convertkan dia orang. Okey. Jadi kami saling memahami dan kita hormat je lah. Dia tahu apa yang saya buat, saya tahu apa yang dia orang buat. Okey lah, so tak pernah sampai ke tahap yang dia orang memulaukan saya, tak menganggap saya kawan lagi. Cuma kita tahulah ada benda yang kita tak akan setuju lah, itu saja. Okay. Dan dari sudut kerja pula, memang saya setakat ni memang masih berkecimpung dalam dunia yang sama, maknanya dunia penyelidikan, dunia aktivisme, dunia penulisan. Jadi benda tu tak sangat memberi saya satu sekatan lah. Kau pendidikan, kau guru? Penyelidikan. Penyelidikan, ya. Researcher, ya. Di satu badan penyelidik bebas nama Iman Research. Iman Research, okay. Ya. So, jadi setakat ni tak pernah sampai ke tahap, tapi saya sendiri pun bukannya jenis yang suka beramai kawan sangat. So, agak reserve. So tak ada masalah lah. Bukan seorang yang pendebat dan up status di tak Facebook pernah, untuk mengundang haters. Facebook pun saya tak ada. Tak ada Facebook pun tak ada. Okey. Apa yang kau belajar daripada, aku nak belajar pada kau malam ni. Apa yang kau belajar daripada ideolog yang diajarkan oleh arwah Pak Yah, Yakni Yunus Ali, mengenai yang satu lagi kau boleh elaborate mengenai apa yang disebut sebagai suara orang ramai yang menjadi senyap dalam sistem demokrasi. Apa yang kau boleh elaborate untuk aku lebih faham? Waktu EIEA. NIEI. NIEI. Waktu NIEI ditubuhkan. Macam mana kau orang melihat perspektif Malaysia hingga kau orang percaya bahawa suara majoriti sebenarnya terabai? Jadi kalau khusus pada NIEI, dan ramai lagi kawan-kawan yang lebih lama dalam tu dan lebih aktif. Sebab saya pun masa tu masih antara yang junior lah, yang baru-baru belajar. Banyak benda yang kita sembangkan waktu itu adalah khusus pada konsep pilihan raya, dan kita bandingkan budaya pilihan raya di tempat lain dengan budaya pilihan raya di tempat kita, apa yang kita boleh belajar daripada orang, apa yang kita lagi bagus daripada mereka. Dan ini satu dalam kerja NII itu satu benda yang memang fokus kita banyak bicara soal itulah. Dan dari sudut perundangan satu, dari sudut bagaimana pilihan raya itu pentingnya pilihan raya itu, dan bagaimana budaya pilihan raya itu diekspreskan, bagaimana orang terlibat, sejauh mana orang terlibat. Jadi sebenarnya kita orang tak banyak berbincang pasal ideologi sangat. Apalagi dengan masa arwah Pak Yunus dulu, sebab kita orang pun bukannya jenis yang nak convert orang, kita bukan nak jenis bersyarah kat orang. Dan satu benda yang saya suka dengan arwah Pak Yunus, dia tak pernah nak indoctrinate saya. Tapi apa yang dia ajar dari sudut gerak kerja. Kalau untuk kita, misalnya kalau bila kita pergi memantau pilihan raya di negara orang, jangan sekadar baca atau ambil tahu tentang proses pilihan raya dia ataupun undang-undang pilihan raya dia. Kita kena faham konteks politik tempat tu. Apa konflik-konflik yang berlaku. Sebab kalau masa kita di NII dulu, banyak kita pergi memantau di tempat lain yang sama ada negara sedang berkonflik ataupun post konflik, selepas konflik. Jadi kita kena tahu pilihan raya ni apa yang menyebabkan grup ini berlawan dengan grup ini. Jadi dia lebih pada satu latihan untuk memahami masyarakat, yang bila kita di-train belajar di luar, bila kita balik ke Malaysia, kita boleh okey, untuk kita faham masyarakat kita pun kita kena tengok dari lens yang sama lah. Dan itu yang banyak kita belajar lah daripada dia. Itu menarik kerana dia pernah bersama dengan seorang yang hebat, pernah bersama dengan Yunus Ali. Kita pun tak tahu wujud seorang lelaki yang direkrutkan dan menjadi komando perjuangan bebasan Palestin yang pertama di kalangan rakyat Malaysia. Kemudian dinaikkan. Ini cerita dia. Ini ada cerita dia dalam keluaran Suara ni. Kemudian macam mana hingga menerima kepercayaan luar biasa daripada Yasir Arafat hingga menjadi pengawal peribadi, dan tubuh yang menyamar sebagai Yasir Arafat sekiranya ada operasi pembunuhan upahan yang dikenakan ke atas Yasir. Aku nak tanya pula engkau tentang buku Pak Kasim ni. Bagaimana nak menangani kontroversi hingga kau boleh menerbitkannya? Selalunya penerbit ni dia nak jual benda boleh jual. Aku bekerja dengan syarikat yang latih aku, make sure benda tu boleh jual. Kalau rokok, walaupun merokok membahayakan kesihatan, ada cara untuk buat orang merokok walaupun dekat kotak rokok tu ada kanser. Ini pakar jual rokok. Maksudnya dia bawa pula rokok sebagai gaya hidup, rokok cool, macam-macam lah. Hingga rokok ni menjadi
satu bisnes yang datang gambar kanser tapi tak dapat menurunkan jumlah orang yang merokok. Macam mana kau buat buku dan kau ada fikiran bahawa buku-buku bercakap tentang orang miskin, petani, golongan nelayan yang miskin di Marang masih boleh menjadi bahan untuk kau kata orang nak baca. Kau rugi tiap-tiap bulan ni, Nazir, kau rugi tiap-tiap bulan, tiap 10 tahun kau rugi. Tapi itulah, itu ironinya. Sebenarnya kita tak fikir macam mana nak jual buku tu. Sebab kita fikir benda tu kena ada dekat masyarakat. Sebab kalau nak ikutkan apa yang kita buat ni sebenarnya sama macam orang agama lah berdakwah kan. Orang dakwah tak fikir duit. Dia tak tahu lah orang dakwah sekarang kan. Dakwah ni dia fikir dia nak sampai ke benda tu kena ada dekat orang, masyarakat. Sebab bagi kami manusia ni perlu diingatkan dengan cerita-cerita macam ni. Sebab kalau tak ada, orang tak tahu benda ni wujud. Macam contoh macam kisah-kisah orang-orang luar bandar ataupun kisah-kisah dalam bandar sendiri. Golongan-golongan rentan, homeless, golongan-golongan migran. Kita nampak ada je berlegar di sekitar kita tapi kita tak tahu benda cerita dia orang ni sebenarnya. Dia takkan dia orang ni datang negara kita suka-suka, enjoy-enjoy, lepas tu ambil kesempatan, lepas tu balik. Dia orang pun ada kisah-kisah yang tragis dan sedih yang kita kena tahu. Sebab nak tak nak, kita jangan terlalu yakin dengan kita punya keselesaan. Kadang-kadang tiba negara jadi macam-macam, kita pula yang akan mengambil tempat dia orang di negara lain. Faham. Seperti apa yang berlaku di negara-negara jiran-jiran kita. Jadi benda tu kita mengingatkan kita kepada kesusahan-kesusahan orang supaya kita boleh mengambil iktibar dan kita boleh empati dengan orang. Sebab itu yang kami rasa kena ada lah. Dan dari bisnes pun, apa yang berjaya, apa yang tak berjaya itu pun tak berbeza. Maknanya apa yang bagi kita berjaya, bisnes yang berjaya tak semestinya sama dengan saya. Sama macam Mastika lah. Memang satu tahap dia beratus-ratus ribu. Tapi sekarang ni dia dah tak ada lah. Jadi market tu pun sendiri berubah-ubah. Mereka adalah rakan niaga tuan-tuan sebab dia berempat ni. Nazri, Bad, Azam dan semalam apa? Hafiz. 4 orang. Saudagar rugi saya panggil. Sebab saya lama main majalah ni dan bergelumang dalam dunia penerbitan ni daripada saya mula daripada surat khabar. Kemudian saya adalah editor pertama majalah Hai. Kemudian saya bekerja pergi ke dunia media. Kemudian patah balik ketika utusan tengah berkrisis. Saya sempat bersama utusan 6 bulan melihat bagaimana robohnya empayar-empayar besar penerbitan cetak Melayu. Hingga orang Melayu memilih, tak apalah walaupun bangsanya tidak berbahasa. Tak apalah kalau bangsanya tidak mempunyai medium. Asalkan bangsanya boleh bermedia sosial. Waktu sekarang ni orang kata, apa perlu lagi benda ni kita bermedia sosial? Orang menganggap bahawa dengan wujudnya media sosial, pemikiran-pemikiran tak perlu dibaca. Jadi orang mulalah baca Facebook, so and so. Yang hari-hari naik maki orang, create benci-membenci kan. Tapi saya fikir kata, untuk stand saya walaupun saya masih menganggap kata buku ni penting tuan-tuan. Saya masih lagi menganggap kata ni saya nak baca ni Pak Kasim ni sebab ini Pak Kasim antara waktu saya muda dan dalam hidup gelabah tak faham sangat bagaimana nak menggerakkan diri. Membaca Pramodia Anan Tator, Bumi Manusia Mengasuh Kita, membaca Kasih Ahmad, membaca Shahnon, Darah Ranjau Sepanjang Jalan, membaca puisi-puisi Pak Samad. Dulu Salina tak begitu kuat pengaruh dia, tetapi membaca puisi-puisi Pak Samad, dialog antara dua jamban semua tu memberikan kita kekuatan bahawa naratif melawan dan bangkit untuk tidak mahu kalah itu penting. Aku tanya kau Hafiz, apa selalu orang cop ni kau selalu pergi terkuasa, selalu berada dalam perdebatan macam aku juga perdebatan selalu ada. Kenapa orang Melayu mudah melebar? Bila berlaku saja tidak bersependapat, kita berpecah sebenarnya hinggalah ke dalam jalur yang kecil. Dalam agama kita pecah lagi jalur, dalam berjalur pecah, jadi hingga penuh sangat dia punya urat saraf berbanding nadi. Orang Melayu ni dah hilang nadi sebab terlalu banyak urat saraf. Jadi nerve tu tak tahu nak berdiri dekat mana. Macam lagu. Apa yang kau nampak selalu tentang label, tentang orang Melayu tak boleh lagi bercanggah pendapat. Sebab kalau bercanggah mesti berpecah. Bercanggah mesti berpecah. Dia sebab sebenarnya banyak lapisan je lah. Satu, politik identiti tu satu benda yang terlalu dah masuk ke dalam kita punya budaya ni sangat, yang kita, maknanya budaya identiti tu kita nak kita punya geng menang. Dan kita create satu identiti untuk menunjukkan geng kita ni lain daripada orang lain. So kita letak label. Dalam pada masa yang sama, kita pun sendiri sebenarnya ragu-ragu dengan apa yang kita pegang. Sebab tu bila kita nak meyakinkan diri dengan menyalahkan orang lain, kita tak selesa dengan pendapat-pendapat yang berbeza. Sebab bila pendapat banyak,
dia membuatkan kita fikir ni betul ke tidak, apa yang kita pegang ni betul ke tidak. Jadi ketidakselesaan tu buat orang menidakkan pandangan-pandangan orang lain supaya dia rasa dia selamat lah, supaya dia rasa dia betul lah. Dia panggil overcome. Ya. Cara mengatasi sebenarnya prinsip kita pun goyang. Ya. Cara tadi nak kuatkan prinsip kita dengan hapuskan prinsip orang lain. Penghapusan prinsip. Ya. Lebih kurang macam itulah. Macam itulah. Sebab untuk menyoal diri situ memang benda yang menakutkan lah. Kan? Sebab kita rasa kita sendiri salah kan, tu buat kita tak tenang apa semua. Jadi untuk rasa boleh tidur kat rumah, orang lain ni semua salah je. Jadi itu budaya yang sangat tidak sihat lah. Dan wujudnya benda-benda seperti wacana, benda-benda seperti penulisan filem, balah muzik pun adalah untuk kita sebenarnya selesa dengan benda-benda tu, selesa dengan benda-benda yang berbeza. Jadi bila itu pun kita dah tutup, semakinlah kita tidak selesa dengan perbezaan dan semakinlah kita nak menyalahkan orang lain dan melabelkan orang lain tidak betul apa semua. Sedangkan tak salah pun wujud pelbagai manusia dengan pemikiran yang berbeza. Okey. Tuan-tuan, Lok malam ni kita ada dua buku daripada arwah Pak Kasim. Satu adalah dalam combo ni kita ada Dialog dengan Sastrawan Kasih Ahmad. Ini buku popular ni tuan-tuan. Saya dah buku lama ni disusun semula. Ini adalah buku baru yang kemudiannya disusun yang ditulis oleh editor Wan Hamidi Hamid ni. Di bawah co-hadis Pak Kasim, tanda soal. Ni bagi mereka yang nak tahu. Saya dah baca je, mestinya saudara suka Pak Kasim untuk beli buku ni. Apa benci Pak Kasim patut baca buku ni. Untuk meningkatkan lagi anda faham sama ada benar perasaan anda benci dia hanya kerana melihat beberapa video di YouTube perdebatan mengenai akhir hayat dia. Hingga orang melupa bahawa Pak Kasim yang menyebarkan dan menjuburkan fikiran, berfikirlah untuk rakyat, kerana dia adalah pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Kita ada buku yang Hafiz akan cerita ni, Memorabilia ni. Saya suka Memorabilia ni sebab muzik bising ni, cerita budak-budak zaman sekarang ni. Apa anak-anak zaman now ni, kalau kata Jakarta ni, anak-anak zaman now ni. Kena baca ni. Dan yang satu ni adalah ibu bagi sebelum terbitnya majalah yang 17 orang lock, 100 yang 75 orang lock semalam. Ini ibunya dan dia beranakkan ini atas semangat mereka berjumpa berempat apabila Hafiz Hafiz sendirian rasa tak tertanggung beban menuruskan benda ni, menanggung kerugian bersorangan lah. So dia ajak rakan kongsi untuk sama-sama menanggung rugi. Masuk rakan kongsi, mereka terbitkan buku. Rasa aku lebih rugi yang ni. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, lock semalam 7,500 bagus untuk mereka menyelesaikan barangkali hutang printer, semak kertas yang lebih berkualiti. Ataupun sebenarnya boleh lena malam lah, printer pun tak WhatsApp terap kan bila nak bayar duit cetak. Ni bulan apa edisi baru bulan April kan? April nak keluar lagi printer duk kerja, mana boleh print baru, hutang lama tak bayar lagi kan. Jadi alhamdulillah malam ni support sikit lagi saudara. Saya tunggu admin bagi tahu saya 50 log yang saudara buat. Support tanpa prejudis, anggap saja bahawa ini dia nasihat adik-adik saya dengan tuan-tuan, mungkin anak-anak tuan-tuan, dengan menganggap bahawa menyuburkan perbezaan supaya apabila dia macam tuan-tuan, bila kita menyuburkan perbezaan, kita takkan ada perpecahan sebab kita ada sifat bersetuju untuk tidak bersetuju. Problem adalah kita menganggap kita betul dan orang salah. Kita menjadikan benda tu itikad seolah pegangan agama, hukumnya kau kafir dan aku itu tak boleh tuan. Dalam perbezaan pendapat adalah membaca je. Saya tak pernah bersetuju dengan Kasih Ahmad, tu terang. Tapi saya menghormati kerana dia mendidik saya menyedari bahawa seorang individu tak akan sempurna fikirnya kalau dia tak berfikir tentang orang sekeliling dia. Kurang-kurangnya hari ni kalau saya buat pun stream ke apa tuan-tuan, saya adalah juga fikir. Sambil saya mengaut jualan saya ada fikir. Fikir tu dicetuskan oleh Kasim. Sebab bukan kita nak menyalahkan mak ayah kita. Mak ayah kita mengajar kita sopan santun dan budi bahasa. Kerana saya besar dalam keluarga buruh. Ayah tak boleh naik. Tapi Kasim mengajar kita perkara yang lebih besar. Itu saya nak tanya dengan Bak sekarang. Bila kau ikut Pak Ayah ni, orang yang hidup dalam kejenuhan kiri lah, dia masuk perjuangan Palestin tuan-tuan, dah tentu jenuh untuk berada dalam sebuah menyokong satu perjuangan yang negaranya tak ada. Palestin tu tak wujud. Bersama seorang pemimpin yang kuasanya belum tentu ada, kecuali hanya bercakap sebagai sebuah negara Palestin yang tak tahu atas peta ada atau tidak ikut Kasih Ahmad. Jadi apa pengaruh yang kau rasa yang Pak Ayah tinggalkan, yang orang lain tak tahu Pak Ayah, kita sebut ya Pak Ayah, supaya orang muda mencari siapa itu Yunus Ali. Apa yang kau rasa magic yang selalu ada pada orang-orang yang kita sebut kiri ni lah. Sekarang buat masa sekarang kita sebut dulu kiri, nanti kita cari term yang sesuai. Apa magic yang selalu ada dekat personality orang yang dipanggil pejuang, yang jiwa dia tu, diri dia kemudian masyarakat dulu. Apa yang kau nampak pada Pak Ayah? Satu, Pak Ayah ni
saya kenal itu dia dah tua dah, dalam lewat 50-an dah masa tu. Dan pada waktu itu pun dia masih aktif beraktivisme. Yang dia start daripada zaman dia universiti, zaman dia buat degree awal 20-an kot. Dan itu satu benda yang first saya nampak lah, yang berpuluh-puluh tahun dia masih buat kerja-kerja ni, tak letih pun. Dan bila saya perhati cara dia bekerja tu, munasabah lah, sebab dia, macam saya pun ada tulis juga dalam ni, dia kata perjuangan ni memang benda yang tak akan selesai. Kita jangan cuba buat benda yang, maknanya kita jangan letak aim akan selesai. Jangan letak aim akan selesai. Ya, sebab benda memang tak akan selesai. Satu masalah selesai, akan ada masalah baru. Dan kita kena faham lah, benda tu akan berputar macam tu je. So kita kena tahu macam mana kita nak pace diri kita sendiri. Bila kita rasa letih, kita berhenti sekejap, tak ada masalah. Jangan malu, jangan herdik orang bila dia rasa dia dah tak larat, dia buat benda lain. Jangan, orang tu perlukan masa rehat tu. Semua orang perlu pit stop dia. Dan kalau kita rasa kita perlu berhenti sekejap. Orang lain akan buat. Perjuangan ni bukan kerja seorang. Perjuangan ni ramai orang akan buat. Dan itu yang magicnya, bila kita ada solidariti dengan ramai, solidariti dengan mass, kan? Dengan rakyat marhain. Ramai orang yang berjuang, ramai orang yang cuba nak membuat dunia ni lebih baik untuk orang lain. So kita jangan rasa beban tu untuk diri kita sendiri. Beban tu sama dipikul di semua orang. Seperti yang apa yang dipahami oleh apalagi golongan kiri ni, perjuangan ni adalah orang ramai yang ditindas untuk melawan orang yang kecil. Jadi orang ramai ni tak apa, kalau kita tak larat pun rehat sekejap, ya orang lain buat. Bila kita rasa kita ada tenaga, kita buat balik. So itu satu benda yang saya nampak Yunus pegang lah. Sebab tu dia tak pernah push. Tak pernah kalau saya tiba lari menghilang sekejap, dia kejar, mana kau? Asal kau kamu tak jawab kau. orang berdemo ni, asal kau tak bangun tidur lagi, tak ada. Semua orang ada place dia sendiri-sendiri. Yang penting kita ingat, kita sedar, dan kita cuba amalkan untuk paling sentiasa ingatlah yang ramai orang hidup susah, ramai orang perlu bantuan. Kita sendiri pun hidup tak senang, kita sendiri pun perlu bantuan. So kita faham kita ni semua dalam dunia ni sama-sama. Bukan kita special orang lain lain semua, tak. Kita semua ada matlamat yang sama. Fish, aku tanya lagi sekali Fish. Muskil aku ni. Pasal saya lama tuan-tuan jaga penerbitan cetak-cetak ni. Daripada kalau tanya saya ni, kalau hari pertama dia datang, saya akan kata Fish, jangan buat lah. Kau tak payah buat lah. Ramai orang cakap tu sebelum ni. Ramai. Sebelum tu start. Kalau aku dan orang dah lebih 100. Tapi Fiz, lepas kau buat Fiz, dah masuk 5 edisi edisi 5 sah. Edisi kelima. Kelima nak tunggu 6 sekarang Edisi kelima lepas kau terbit ni Fiz. Dengan menjadikan jena seni balik kepada jena rakyat. Ini syok ni dia balik kepada jiwa Osman Awang, sastra untuk masyarakat. Dalam ni kita panggil kata bahasa untuk masyarakat lah. Mereka menggunakan bahasa, pemikiran dan kemudian cetak untuk masyarakat. Apa yang kau rasa setakat ni yang kau orang boleh stay sampai 5 walaupun majalah ni tak terjual dengan baik? Susah agak tu. Mungkin antara sebab yang kami masih lagi menerbitkan majalah ni, masih ada sokongan kuat segelintir orang yang membeli dan bagi komen, yang kata benda ni penting. Dan itu yang membakar semangat kami. Dan kita juga rasakan yang, sebab kita punya benchmark, ni terus terang cakap, kita punya benchmark banyak luar negara yang benchmark. So kita rasakan macam kalau Mekong Review boleh still survive, kan kita nak compete. Kalau jenis-jenis lain masih ada, kita orang Malaysia takkan satu pun tak ada. Jadi ada rasa tanggungjawab satu benda, dan ada rasa malu. Sebab Kuala Lumpur, Malaysia tak ada yang macam ni. Tak ada macam yang membincangkan perkara-perkara kita bincangkan lah. Betul. Itu yang kita rasa macam tak boleh ni, selagi kita tak tanggung rugi banyak sangat, kita teruskan lah. Okay. Tapi Alhamdulillah semalam memang kita bernafas lah sikit. Terima kasih bagi log sebab saya terkejut. Dia kata genuine bang. Dia datang tu, yang pertama saya tanya 75 log tu kau WhatsApp. Okay, genuine, yang dah buat bayaran semua, disiplin bang, dedicated. Atau saya fikir untuk penerbit kecil seperti mereka menerima pada satu malam 7,500 adalah satu angka yang besar untuk mereka menyelesaikan. Saya berani jamin untuk printer sekarang ni, kalau saya printer aku tak confident ni nak keluar ni. Kau daripada terbitan yang pertama tak clear lagi bil.
Tapi tuan-tuan bagi 7,500 tu yang meraihkan tu adalah printer lah, sebab printer yang mereka banyak hutang. Dalam dunia ni bisnes yang paling tertekan adalah printer sebab dia punya modal besar. Kita bawa aspirasi ni, kita kena jaga juga printer ni tuan-tuan. Berapa admin lock sekarang kita dapat? Ada 10 lock. Saya tunggu saudara untuk lock lagi, untuk terus bantu tuan-tuan. Kita aim mana ni hanya 50 aja. Please lock untuk bantu mereka terus. Kalau kata payah, kita akan naikkan lock Svara. Boleh tengok buku Mahfuz, kita ada gambar single shot kan? Ada tak single shot? Mahfuz akan belanja gambar single shot. Kalau tidak, saya akan buka untuk saudara lock Svara. Boleh saja lock Svara, nanti Dewa akan postkan. Kalau minat saudara lebih kepada Svara, Mahfuz akan naik sekarang untuk lock majalah yang dia orang terbitkan ni. 5 buah majalah dengan harga 100, Mahfuz akan naik. Anda boleh lock, cuma nanti anda akan bagi tahu kata anda lock Svara. Lock buku atau majalah, kata Amin. Amin kata beritahu je lock buku atau majalah. Kalau saudara lebih nak pergi ke Svara kerana saudara rasa nak membaca majalah yang kontemporari dan saudara rasa penat untuk membaca buku yang panjang-panjang ni, lock saja buku atau majalah. Tadi siapa yang lock boleh tambah, kalau semalam sebab hang kita tak boleh nak lock Svara ni sebab hang semalam. So saya pun benarkan malam ni untuk lock Svara. Walaupun poster 110, lock tetap 100. Okey, ini adalah buku dia. Mengenai Obscura ni, saya tunjuk Obscura tu dia adalah makalah masa ni dia keluar agak akademik ni, tulisan dia agak berat-berat kerana dia belum lagi simplicize dalam bentuk magazine. Bila dia keluar dalam bentuk jurnal, tulisan dia lebih akademik. Bila datang dalam bentuk magazine, tujuan dia lebih tulisan dia lebih merakyat lah. Itu beza bila kita sebut jurnal dan juga majalah. Jurnal ni tebal akademiknya, majalah ni lunak awamnya. So saudara lock saja Svara. Kalau saudara nak yang 5, Mahfuz dia tunjuk gambar ni kan. Combo Svara ni lock tetap 100 je walaupun berbeza. Saya merayulah pada anda semua untuk menyokong mereka tu menerbitkan majalah ni kerana ini edisi yang baru akan datang pada April nanti. Jadi saudara dapat sekarang ni ada edisi daripada Mac tahun lepas hinggalah edisi tahun ni. Sebab dia tahun lepas dia keluar 4 kali je setahun. Ini plus hingga terbitan Januari hingga Mac. Ini yang terkini di pasaran. Saya pun belum baca satu pun artikel dalam ni. So saudara boleh lock, sama ada saudara nak lock majalah. Ini buku Pak Kasim yang ditulis ni sebab Kasim ni kontroversi tuan-tuan. Sangat-sangat kontroversi pada penghujung hayat dia. Berbanding sepanjang hayatnya. Kerana sepanjang hayatnya ketika dia menjadi seorang pemikir sosialis tu, dia kelihatan lebih dihargai. Kecuali pada apabila dia mula mengalami pertempuran dengan orang agama saja, cop yang sangat luar biasa dilabelkan kepada dia. Ni mencari sang sosialis, kalau nak baca apa-apa ni boleh. Sosok ni adalah semuanya tentang Pak Kasim. Ni saya bagi title depan ni. Baca je untuk menambahkan pengetahuannya. Saudara baca untuk memahami pemikiran Kasim ni. Okey. Ditulis pun dengan menggunakan konsep mesin type lama ni, menarik ni. Ini pun dia punya, walaupun buku dia buku baru tapi dia menggunakan konsep typing yang lama. Ni tajuk-tajuk dalam ni. Saya bagi saudara tengok. Ada lock majalah tak ni dah? Up tak lock? Okey, lock majalah kalau saudara nak majalah. Yang mana semalam miss tak dapat lock majalah. Lock je majalah Svara. Kerana Hafiz bercerita tentang majalah yang dirakyatkan ni. Lock je kita campur-campurkan malam ni asalkan kita dapat 50 lock. Memberi mereka lebih nilai tunai kerana saya mengharapkan pada April suara tema yang ni apa? Ini tema apa? Yang ni tema dia anak muda. Semangat anak muda. Jadi orang-orang yang kita banyak cerita dalam ni, walaupun ada yang dah tak ada yang dah tua tapi waktu mereka muda. Dah sejani dalam ni waktu mudanya. Cuba pilih orang yang melalui zaman hebat ketika muda. Okey. Edisi yang kulit hitam yang mereka yang tenggelam. Masa COVID. Apa yang ada dalam edisi tu? Itu planning masa awal, planning kita lain dalam edisi tu. Tak sangka COVID-nya. Tak sangka COVID dan tak sangka ada masalah krisis politik tanah air. So memang kita terus tukar, terus sesuaikan dengan COVID dengan juga krisis politik. Dalam tu ada macam satu artikel tu berkenaan dengan event langkah Sheraton tu sendiri. Maknanya babak-babak sewaktu langkah Sheraton tu ada dituliskan di dalam isu kedua. Dan juga cerita Sabah tu.
Cerita Sabah. Oh ya, Sabah. rumah air. Rumah air. Saya baca rumah air tu, itu yang paling menyentuh saya rasa. Itu bagi saya itu antara penulisan yang terbaik dalam suara yang pernah kita keluarkan lah. Siapa yang buat report artikel tu? Rin. Itu ya kawan kita orang di Sabah, nama dia Asrin Utong atau Rin SD nama. Asrin Rin Utong, anak Ya, Sabah. anak Sabah. Patutlah Orang tajam sandarkan dia sendiri. tulis. Okey. Dia faham keadaan demografi yang dia tulis. Ya, dan memang dia terlibat dalam satu kumpulan ni, diorang panggil Comrade Borneo, yang Comrade Borneo banyak daripada student-student di UMS, Universiti Malaysia Sabah, yang mereka buat bantuan kelas tuition untuk anak-anak yang duduk di rumah atas air ni lah. Ya. Sebab budak-budak tu banyak yang Ya, dia sendiri pun mengajar di dia kelas tu sendiri, kan. dia sendiri Itu dia terlibat cerita dalam adalah benda yang dia buat. Sebab saya tengok ada satu dia tunjuk bilik darjah dan dia mengajar budak-budak di rumah air. Ya. Itu tuition Itu Berarti tuition, mereka ya. ke sekolah tapi tak mampu kelas tambahan, dia Ya. beri kelas tambahan percuma. Ataupun yang tak dapat pergi sekolah sebab dia orang tak ada dokumen, dia orang tak ada IC apa semua. Dia So dia orang stateless. Stateless. Maksudnya yang dalam kelas tu termasuk stateless. Termasuk stateless. Ya. Okey. Orang-orang Palau, Orang Bajau Laut. orang Bajau, orang Laut. Sulu. Orang Sulu yang tidak bersekolah, Ya. diberi situ sekurang-kurangnya dia boleh membaca dan menulis. Oh, bagus. Ya. Okey. Itu dalam edisi yang kedua. Edisi kedua. Apa istimewa edisi ketiga? Edisi ketiga kisah COVID. Sebab masa tu kita pun dah lepas MCO pertama. Jadi kita ada bagi beberapa orang untuk tengok balik COVID ni macam mana kita boleh ubah atau apa yang kita perlu lakukan untuk maju ke hadapan. Jadi kita tengok COVID ni macam-macam kita boleh buat kan. Sekolah kita boleh pergi, macam mana pembelajaran masa hadapan, architecture macam mana, even benda-benda yang kita lakukan sebagai seharian, norma seharian, kita dah tak boleh buat benda tu. Jadi dalam tu kita ada interview beberapa atau kita minta beberapa orang teman-teman di bidang-bidang yang berbeza untuk melihat kembali apa yang kita perlu ubah supaya kita dapat bersedia. Ataupun supaya kita dapat hidup dengan lebih manusiawi. Sebab bila COVID datang ni kita nampak sisi-sisi gelap kilang, sisi-sisi gelap migrant, sisi-sisi gelap yang kita tak nampak selama ni ada sebenarnya. Tapi bila COVID baru keluar semua benda. Ya. Jadi kita Orang tengok tahu, balik. orang cemas kalau macam India tu dipenuhi dengan rupanya oleh pendatang pekerja asing warga India. Buat macam nampak pasal borong sebenarnya warga asing Myanmar. Tempat-tempat mereka duduk kebanyakan Rumah diorang dia turun. sempit. Ya, Jadi sempit. itu kita tengok balik macam kenapa dia orang boleh duduk kat rumah macam ni? Selama ni tak ada orang tengok ke? Tapi bila COVID baru kita tahu sebab virus merebak cepat dekat kawasan tu. Dalam edisi keempat, apa yang kau orang pilih sebelum edisi ni? Itu edisi Oktober, Disember. Edisi keempat kita tengok pada peristiwa-peristiwa negara yang melibatkan negara. Misalnya Pasal dia hujung tahun pasal macam hujung review tahun, 2020. Tapi bukan review tahun 2020. Kita review sejarah Malaysia, dan antara benda yang kita ceritakan tu misalnya kisah memali. Jadi kisah kenegaraan tu maknanya insiden-insiden yang berskala nasional. Ya. Jadi kita cerita pasal sebab kebetulan bulan 10 ke bulan 11 tahun lepas tu adalah 35 tahun ulang tahun sejarah kisah memali. Oh, okey. 35 tahun memali Yang waktu pergelutan antara Ibrahim Libya dan juga polis. Ya. Jadi review balik peristiwa Ya. Memali. Penting untuk tuan-tuan ambil tu. Saya baru lepas SPM tahun 1985. Saya baru lepas SPM dan sedang bercuti untuk menunggu result SPM. Saya bekerja di Pesta Pulau Pinang dan kemudian terkejut kerana Memali berlaku. Panjang cerita tu. Saudara boleh dapatkan dalam combo ni 5 jadi orang jual 100. Laju tak lock combo bagi majalah ni tak? Ya, masih ada. Okey, saudara turun je lock 5 majalah 100 ni. Majalah ni keluar ni setiap bulan ke atau? No, dia 3 bulan sekali. Berarti apabila mereka lock 4 untuk keluaran tahun lepas sepanjang 2020, iaitu Januari, Mac 1, April bawa ke Jun 1, Julai bawa ke September 1 dan Oktober ke November. Dan saudara dapat edisi yang terbaru Januari, Mac tahun ini. tahun ini. Tapi majalah tak basi tuan-tuan, sebab mereka bukan menulis isu semasa. Yeah. Mereka menulis isu yang sedia ada. Berarti saudara, kalau saudara baca tentang, saya bagi tahu kata, kalau saudara baca tentang edisi Pak Saman, itu sosok buku tu bila-bila masa boleh dibaca. Sebab edisi pertama adalah tentang Pak Saman. Edisi kedua, edisi COVID saudara boleh baca je, sebab sampai bila pun kita akan memory kan COVID. Elok simpan pun nanti akan jadi memory tentang COVID. Dan yang isu tentang COVID tu kita ada foto essay daripada seorang frontliner
yang ambil gambar keadaan dalam hospital ni semua yang panik pada waktu tu pertama kali Malaysia dilanda. Tuan-tuan boleh dapat tu edisi COVID tu yang dikeluarkan bagi edisi ketiga, iaitu untuk Julai hingga September. So log admin boleh report kat saya berapa admin? Dah 20. 20 untuk dua combo. Tuan-tuan, kita perlu sikit lagi support dia untuk membantu mereka. Saya akan terus je tanya tentang apa yang kau orang plan untuk edisi April. Belum lagi bincang. Dah siap rasanya. Kita bagi sikit lah, kita bagi sikit je. Sikit je. Sikit je. Kebetulan tahun ini 2021 adalah 50 tahun ulang tahun dua peristiwa penting dalam sejarah Malaysia, iaitu wujudnya Dasar Ekonomi Baru DB dan juga berlakunya Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Okey, DKK. Jadi dua-dua ini berlaku pada tahun 1971. Tahun ini 50 tahun. Jadi kita mendapatkan beberapa tulisan tentang orang yang melihat dalam bidang-bidang dan isu-isu itu untuk sama ada reflect balik dasar-dasar itu ada bagus kan? Itu edisi mesti direbut tu sebab DKK panas tu. Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang sekarang ni hampir tak tahu di mana tenggelam ni. Kita pun tak tahu asas kebudayaan kita dah apa dah. Bagus tu, nanti bila diorang datang kita akan buat log lagi untuk combo 6 pula. Sekarang kita ambil 5 dulu. Saudara support je. Admin tu mencatat dan support saja mereka dengan log majalah mana ni. Selain saudara boleh log buku, just tulis je 10 yang pertama dah tentu log majalah. Yang ni boleh saja log buku ataupun log majalah. Dengan harga RM100 sebab saya masih lagi akan memberi ruang pada mereka untuk diskusi. Ada soalan tak? Sekarang kita ambil soalan daripada orang. Ramai ni orang nak tahu tentang kononnya kiri ni. Kononnya. Sekarang nampak dah macam biasa-biasa je. Dah macam boleh geng kan? Macam dah kena chop lah. Okay. Ada soalan ni, Min? Ya. Mengapa ramai aktivis kiri apabila di koridor puasa telah mula tergolai di tangan-tangan Okay. Kapitalis. Dia macam ni lah. Dianggap kan dulu orang ni pernah lah dianggap kiri, berjuang, dapat kuasa. Ini dia orang suruh review balik PS kan. Dia bunyi soalan ni mudah je. Politik dah dapat kuasa, sama je macam orang yang ditentangnya dulu. Jadi seolah-olah ganti uniform orangnya sama. Apa pandangan kau? Itu memang satu benda yang kita kena sentiasa perhatikan. Iaitu bila orang diberikan kuasa, memang ada peluang untuk diorang korup. Jadi tanggungjawab kita adalah untuk make sure diorang tidak buat. Bukan bermakna setiap orang yang akan diletak itu akan korup, tapi kemungkinan itu ada. Jadi kita tidak, satu benda yang kita kena faham, dan juga satu benda yang banyak orang yang menurut saya lah orang yang panggil orang kiri ni pegang adalah kita tidak boleh serahkan kuasa atau serahkan keputusan ni pada orang berkuasa sahaja. Kita kena tak boleh. Kita kena sentiasa marking. Kalau main football tu kekal dia tukar striker pun tugas kita defender marking ikut je. Kerana penyelewengan dan juga kecuaian akan satu saya bagi tahu kata ada beza menjadi kiri politik dan ada beza menjadi pemantau politik. Ini adalah kumpulan yang menganggap siapa saja yang berada di sana di tempat yang akan menjadi lawan kepada rakyat, maka mereka adalah orang yang kita pantau. Tak kisah. Sebab tu saya kata meletakkan kiri dan parti ni agak tak adil lah. Sebahagian mereka ni adalah unpopular lah kerana mereka adalah kirinya adalah rakyat. Cuma beza mereka tak pegang payung parti. Itu beza dia. Dan selalunya apa yang berlaku tentang kuasa, aku cerita ni general lah. Kita dah biasa melihat pertukaran banyak pun. Bukan tentang parti tapi tentang orang. Secara kau rumus ni citra politik lah kita kata. Kuasa dan wang dan penyelewengan, macam mana kau melihatnya? Kau pun dah pergi sampai ke merata dengan Pak Ya ajar tentang pilihan raya dan bagaimana kita nak jaga di pilihan raya tu sendiri. Salah bagi kuasa pada pilihan raya tu akan korup. Satu benda, orang yang ada duit ni, orang yang berkuasa ni akan siasa nak cuba menguasai orang dan buat benda yang menguntungkan dia sendirilah. So diorang pemodal ni akan siasa, walaupun orang tu kiri ke, orang tu ada kuasa je, dia akan cuba attack orang tu, maknanya cuba pancing orang tu lah supaya boleh buat benda yang menguntungkan dia. Jadi selain daripada kita perlu mantau, kita perlulah tengok sama ada kita punya dasar-dasar ataupun kita punya struktur pemerintahan kita ni ada tak lompong. Dan lompong-lompong tu yang kita kena perbaiki. Dan ini satu proses yang berpanjangan. Macam saya kata tadi, masalah akan sentiasa timbul. Masalah ini selesai, esok ada masalah lain. So kita kena sentiasa
benda ni letih lah. Tapi Letih. hidup Ya. masyarakat ni memang Macam letih tu, lah. Memang macam tu lah. Apabila kita ganti pemimpin, bukanlah kadang-kadang nasib tak baik, lari daripada mulut harimau masuk ke mulut buaya. Peribahasa Melayu dah lama dah cerita ni. Ini berarti orang dulu-dulu pun pernah dah salin pengulu dan pernah dah salin pembesar. Tapi baliknya gitulah juga. Jadi takkanlah peribahasa tu wujud kalau Kalau tak buat dia tak berlaku. Yes. Berarti apa yang perlu dibuat adalah bagi kita yang melihat kepentingan orang awam ni, jiwa awami itu sentiasa ada dengan kita tanpa terlampau taksub kepada siapa yang menjadi penguasa. Ya. Itu yang menjawab soalan tu. Ada soalan lain, Amin? Ya, adakah dengan mengangkat nilai kemasyarakatan ini menjadikan diri panel dilihat lebih ekstrim dalam tentang kapitalis? Okey. Maksudnya senang soalannya dah jawab juga. Maksudnya dia tanya, ada tak kau rasa tiap kali mereka anti-establishment lah. Kan selalu cop untuk korang. Cop bagi kita menegur, kita bagi tahu je kata salah guna kuasa, kita bagi tahu saja ini berlaku salah. Ni Anti-establishment, sarjana ni rebel. kiri rebel lah ni. Ini mencari populariti lah ni. Itu banyak label. Macam mana label tu? Ada je orang cakap macam tu. Tapi yelah, kita tahulah apa yang kita kena buat. So takkan kita nak melayan semua apa yang orang cakap. Maksudnya asal kita tahu apa yang kita buat ni betul dan at least tak mengenai orang lain, kita sambung je lah. Dan kita anti-establishment pun bukannya Semata-mata establishment. Sebab establishment tu dah menganiaya orang lain. Takkan kita nak rebel. Belum bertempat ke Dia menjawab soalan tu, saya fikir saya fikir tak ada siapa pun nak popular jadi anti-establishment, tuan. Sebab saya beritahu kepada tuan, risiko dia sangat besar. Risiko terpulau, terasing, risiko undang-undang. Kerana setiap kali kita menentang establishment, berarti establishment mempunyai gari. Kita tak ada gari. Kita tak boleh gari establishment. Tapi establishment boleh gari anti-establishment. Itu bidangnya. Kita sentiasa mentimun dalam apa juga keadaan pun. Telur di ujung tanduk. Hari bahagia pun telur di ujung tanduk. Hari derita pun telur di ujung tanduk. Tak pernah telur tu terlepas daripada tanduk. Jadi itu risiko yang mereka dah ambil kira, tuan-tuan. Waktu dia kira kalkulator tu, api nak keluar majalah ni, tuan-tuan. Dia dah kira jual semua rugi sikit. Jual sikit rugi semua. Maksudnya kalau terjual semua majalah tu, ruginya sikit. Kalau tak terjual, ruginya banyak. Rugi tetap ada atas majalah. Sebab tu mereka tak berani bekerja sepenuh masa. Mereka bekerja dalam bidang pekerjaan profesional untuk memastikan keluarga dan juga nasi dalam pinggan di rumah boleh disediakan. Tetapi minat dan iltizam tu kena buat dalam extra time. Dan extra time ni saya terkejut, tuan-tuan, pasal meeting menerbitkan buku-buku ni dibuat di kedai kopi sebab tak ada pejabat. Dulu dia datang hantar majalah, tuan-tuan, saya terkejut. Tunggu, ingat ada kereta akan berhenti, datang dengan motor je hantar majalah waktu garasi tolong promote kan. Saya kata bahaya ni mamak ni kalau bawa 5-60 naskah malam naik motor ni. Macam tu lah, tuan-tuan, nasib dia orang. Tapi kenderaan, kereta dan motor bagi mereka adalah tak penting. Yang penting adalah bukunya sampai. Aku akan tanya kau lagi satu, masa dah 5 edisi. Majoriti siapa yang membeli majalah ni? Sebelum di lock di garasi lah, majoriti konservatifnya yang order di Facebook kau, siapa mereka? Sebenarnya majoriti pelbagai. Bukan sahaja Melayu yang beli. Bukan Melayu pun beli juga. Sebab kadang-kadang kita kena tahu yang sebenarnya orang Malaysia ni banyak berminat nak membaca bacaan dalam bahasa Melayu. Tapi tak disediakan. Ataupun mungkin orang yang mengeluarkan bacaan bahasa Melayu tu tak mengambil kira pembaca-pembaca macam ni. Jadi kita tengok daripada Sabah, Sarawak dia beli, daripada Terengganu, Kelantan, Kedah bahagian utara memang kita punya supporter lah. Banyak juga beli di sana. Penang dan juga bukan Melayu, banyak juga beli. Kedai-kedai Cina yang Singapura pun dah jual. Kami ada juga pembaca-pembaca orang Melayu di Singapura yang berminat dengan bahan-bahan bacaan macam ni. Susah nak dapat pun. Susah nak dapat pun di Singapura. Jadi kita hantar ke sana. Cetakkan berapa naskah untuk sekali keluaran? Sekali keluar kita cetak dalam awal-awal tu 1,000. Sekarang? Sekali keluar. Sekarang ni dah naik 1,500. Alhamdulillah. Boleh lah. 1,500. Boleh tu, tuan-tuan, untuk sebuah bacaan serius mencapai 1,500 adalah tinggi tu, guys. Sebab dalam merudumnya minat orang kita untuk membaca benda-benda yang selain daripada Beautiful Nara. Kan? Orang lebih alert sama ada kahwin ke Nilofa dengan Da'i. Itu yang mereka tanya dalam fikiran mereka. Cross dekat Facebook walaupun ceritanya hanya Nilofa memakai cincin semula. Share 12,000, babe. Terkejut aku. Larat aja 12,000 orang share. Baik dah tentu dah 80,000. Itulah. Komen tak larat nak cross, babe. Itu yang dinantikan oleh rakyat Malaysia. Betul. Kalau besok saja saya dapat story
Nilofa bagi tahu kata on. Saya keluar story dekat Facebook je. Garasi yang pertama dapat story. Perkahwinan on. Aku berani jamin tu besok bertimpul trafik datang jam tu. Mana buat macam mana tuan-tuan, conscious kita dah latih conscious orang kita adalah artis. Tapi kalau kita latih conscious orang kita adalah untuk tahu tentang kita, senang kita jual bahan-bahan kita ni. Tetapi kurang tentang kita lah. Conscious orang kita adalah tentang artis dan orang kaya yang dia nak tahu. Siapa orang kaya yang akan mufli besok. Dan siapa artis yang akan kahwin dan bercerai besok. Jadi conscious tu telah dibentuk selama 30-40 tahun. Jadi orang anggap itulah yang patut dibaca. Okey, tuan-tuan, lock dah berapa, Amin? 23. Bantu untuk capai lagi 7 je tuan-tuan untuk 30. Bagi melengkapkan 100 log daripada 75 semalam. Seorang 2 malam saya dapat membantu mereka menjana 10,000 tunai. Satu saya dah tahu dah kata kalau 1,500 saya rasa tak cover printing tu. Saya dah boleh agak dah pasal lagi rendah print lagi tinggi charge je. Dan kedua dia menggunakan kertas yang mahal. Satu dah tu saya kata apa bengong dia terbit majalah pakai kertas mahal. Kena style. Biar miskin kena style. Dia kata biar miskin kena style. Tuan-tuan, ini majalah ni mengeluarkan kertas ni orang dah tak buat tuan-tuan. Ketika majalah sedang merudum untuk dapat kertas berkualiti dan juga serlah warna ni tuan-tuan. Orang dah tak buat nampak tu. Untuk mendapat ni print ni kos ni Allahuakbar. Kan dia pilih lagi tu untuk main gambar-gambar tu, sedangkan majalah ni tak laku. Kalau saya hitam putih dah lah, ala kadar je gambarnya. Tapi dia nak mengekalkan keindahan gambar. Tengok, ini adalah kisah mengenai seorang rakyat Malaysia yang menjadi pekerja haram, parti pendatang Aziz dapat izin di Australia. Kita selalu tengok parti di Malaysia dan kita rasakan apabila orang Malaysia menjadi parti di negara asing. Kemudian dia ada cerita Lolok. Ini pun menarik juga. Seorang menulis tentang arwah Lolok dalam buku ni. Saya pun terharu nak baca juga ni pesan-pesan Lolok. Seorang yang menulis tentang Lolok dalam buku ni Hasmi Hashim. Hasmi saya akan tengok page yang awal ni. Ya. Ni Yang pesan-pesan Lolok. Ni. Dia ada artikel tuan-tuan patut baca kerana ini seorang yang rapat dengan Lolok. Pesan-pesan Lolok ni ditulis oleh Hasmi Hashim. Ini antara dalam artikel yang terbaru ni. Saya rasa tak ramai pun orang menulis Lolok. Semua orang take for granted. Sebelum kan semua ingat dia kenal Lolok, betul semua apa kan. Semua orang anggap. Tapi sebenarnya bila saya menulis tentang Lolok pun ramai orang rasa macam dia banyak site yang mereka tak tahu tentang Lolok. Berarti saya ingat tak banyak pun dokumentasi. Kalau kita Google pun tak banyak dokumentasi tentang Lolok. Walaupun banyak foto dan juga news coverage, tapi orang yang membuat documentation untuk tahu tentang site-site yang kalau malam tu cari Lolok penerima royalty terbesar, yes, itu story yang ada. Lolok berlakon, yes, semua ada. Semua benda-benda yang common. Tapi ini adalah benda-benda yang untold story ni. Saudara boleh dapat ni. Untuk dalam edisi terbaru ni juga ada cerita Lolok. Sebab dia mengambil Lolok sebagai anak muda yang paling berjaya pada zaman mudanya merombak dunia lirik di Malaysia. Ada cerita Nasajani yang juga pada masa mudanya menghasilkan kembara seniman jalanan yang merombak trend perfilman Melayu di negara ini. Ini tribute untuk anak-anak muda, so baca dan bagus untuk saudara baca. Siapa yang sezaman kita baca sebagai kenangan. Siapa yang berasa dia muda, dia boleh melihat bagaimana abang-abangnya mengerjakan tahun 80-an dan tahun 90-an dengan macam-macam perubahan. Amin, kita dah capai berapa log, tolong log kita nak sikit lagi saudara bantu. Kerana garasi akan bersiaran malam ni hanya sekejap untuk habiskan item saja. Siapa yang nak barang kepala daripada item baseball dan barang kepala daripada item Hawaii, saya akan naikkan selepas live ni. Jangan risau. Barang kepala nose daripada edisi baseball ada 40 helai lebih. Barang kepala made in Hawaii dari jenama ring spooner dan juga barang-barang made in USA Hawaii ada lebih kurang 30 lebih. Itu saja yang akan naik. Combo semua saya akan carry minggu depan. Kerana malam ni kita nak habiskan barang kepala daripada 2 item paling dicari, iaitu Hawaii dan juga baseball. Selepas saja saudara bantu dan admin bagi tahu saya dah capai angka yang munasabah. Kejap kita akan sembang lagi sampai saudara lock. Kerana saya memang mengharapkan sokongan tuan-tuan. Jangan lock palsu dah lah tuan-tuan. Biar kekal rekod semalam dia orang puji, dia orang pun terkejut 75 lock adalah genuine lock. Admin kita akan dapat berapa mana ni admin? 30 maybe. Dah capai dah? Ada laju sikit dah sekarang? Okey. Aku tanya dengan kau. Okey, dia boleh pergi ke Facebook. Facebook dia pun nama sama, Svara. Jurnal Svara. Jurnal Svara. Lepas tu siapa yang dah ambil nombor ni simpan je. Ini token dia. Mana tahu saudara ada cerita boleh bagi tahu dia datang kat kampung saya ni. Ke kampung saya ada pembunuh bersiri. Tetapi sekarang baru nak confess. Kan?
Ataupun bagi tahu saja, saya bagi tahu macam orang-orang yang berada di pedalaman, anda punya banyak cerita. Kami tak dapat nerve, kita duduk Kuala Lumpur ni, tak banyak nerve. Saya masih terkejut bila baca di Facebook cerita tentang seorang lelaki tua yang jual buah. Yang jual buah kerana cucunya nak sekolah. Rupanya kita tahu kata hari ni Syed Azmi menulis tentang cerai, lafaz cerai. Saya terkejut, itu patut jadi artikel tu bahawa tuan-tuan, kalau pergi ke page Azmi aktivis tu, rupanya orang Melayu bercerai mengikut drama filem. Dia lafaz cerai suruh isi keluar sebab dia kata dalam filem tu. Itu Azmi menulis bagaimana filem telah memberi naratif cerai yang salah dari segi syarak dan hari ini menyebabkan orang tu dia lafaz cerai, dia kata bini dia kena angkat baju dan keluar. Kerana drama mengganjalnya begitu. Jadi Azmi kata kena ikut syarak di mana 60 hari hak perlindungan perlu diberi kepada isteri yang diceraikan, rumah untuk isteri yang diceraikan, tanggungjawab suami yang selepas menceraikan tu kalau rumah suami yang kena keluar. Tapi dalam drama macam tu, jadi dia kata banyak kes cerai, wanita-wanita ni mengatakan suami mereka follow apa yang ada dalam drama. Kau tengok drama tu lepas cerai kau kena keluar. Jadi itu benda-benda yang kalau saudara ada cerita saya baca page Azmi ni hari saya terkejut. Saya tak percaya langsung kata orang boleh mencontohkan drama kan. Menceraikan isterinya, kemudian katanya dalam drama tu isteri angkat beg keluar rumah. Jadi Azmi kata dia syarak mengatakan lain. Itu terkejut tuan-tuan. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau ada cerita boleh saja hubungi Hafiz atau pergi saja. Saya sadangkan migrate sekarang dalam Facebook dia dan like je. Sebara juga Facebook dia kan, SBARA, tiada saingan kan, satu je itu je. Jurnal Suara, JURNEL Suara. Okey, Jurnal Suara. Tapi dia heja Sebara lah, saya sebut Sebara. Pronoun dia Suara. Saya dah bagi tahu dah kata ini hanya matters of keunikan. Kalau sebut suara tu taklah trending sangat. Sebara menjadi apa ada sikit lah. Killer font dia panggil. Font tu V je tapi dia jadi killer font. V lagi cantik daripada U. Untuk nowadays kan. Suara dah jadi common di Google, suara keluar macam-macam, suara burung, suara tak tiba macam-macam kan. Kalau Sebara tu satu dua je yang keluar. Okey, untuk mereka yang lock saya ucapkan terima kasih. Terus lock. Saya akan tanya mereka soalan penutup je sebelum kita pergi pada jualan combo malam ni. Saya akan tanya soalan penutup je. Apa yang kau fikir target tentang Sebara ni? Aku tak fikir target duit lah. Kalau target duit korang dah berhenti dah. Make money kan. Macam aku berhenti dan buat stream. Kerana confident ini adalah pekerjaan yang bagus. Tapi korang hati nurani korang dah dekat menjadikan bahasa sebagai alat pengembangan bidang. Apa yang korang target Sebara selepas seterusnya? Satu, dia tempat untuk kita berkongsi tentang kisah-kisah dalam negara yang ataupun rantau ni yang kurang dikongsi. Jadi kami harap Sebara ni jadi tempat untuk kita cari. Untuk orang yang ingin tahu sudut Malaysia yang kurang diceritakan, datang ke Sebara, ada cerita tu di Sebara. Supaya kita sama-sama kenal negara kita ni lah. Bukannya satu sisi saja yang kita kenal, kita kena pelbagai sisi. Dan tanggungjawab kita orang adalah untuk menceritakan seberbagainya mungkin lah. Itu satu. Kedua, kalau yang pernah tengok Sebara ni setiap edisi akan ada review filem, akan ada review muzik, akan ada review sastra. Jadi juga untuk meraihkan medium-medium lain ni. Dan untuk orang nak cari filem apa Malaysia yang dia orang tak pernah tengok, datang kalau Sebara ada cerita pasal filem ni. So dia boleh jadikan tempat rujukan lah. Kalau turun lock saudara, saya harap saudara terus lock sekarang untuk minit-minit akhir ni. Untuk mencapai maksimum yang saya target 50 dan memadai kata admin 30 lebih sekarang. Nampak laju admin tu dia berarti saudara ada lock. Bantu saja pada masa kecederaan ni. Dan Hafiz, apa yang kau rasa yang kau nampak pada majalah kau yang secara sebenarnya lah aku masih berfikir dengan Johan, kenapalah dia orang nak terbitkan juga. Berarti aku dah tua, dah tak larat orang muda. Tapi kalau aku berada dalam sisi Johan ni, kita akan kata tak perlu ada, tapi kena ada. Macam mana kau nak tengok barang yang Johan cakap agak pening. Aku fikir agak semalam Johan kata tak perlu ada, tapi kena ada. Macam mana tu? Apa yang kau rasa tentang majalah yang kau gelumangi sekarang ni? Tu lah pelik. Pening lah habis, tak perlu ada tapi kena ada kan. Tapi rasanya sebab perlu ada, tak perlu ada ni kita kalau bagi Suara sendiri, kami rasakan kita perlu tunjukkan kepada masyarakat sebenarnya benda ni penting. Tu je. Sebab kalau kita ikutkan trend
semasa memang kita tak buat lah benda ni kan. Tapi kita rasakan sebenarnya kita cuba, basically apa kita buat ni, kita cuba nak buat trend baru. Yang mungkin tak nampak hasil dalam setahun 2 tahun ni, mungkin makan masa kan, sebab benda ni benda lama kan. Jadi itu yang kita harapkan lah. Dan nak petik oleh Bat kata tadi, kita juga sebenarnya melihat Suara ni menjadi jurnal berbahasa Melayu serantau. Kita ada beberapa penulis daripada Indonesia. yang Macam Gunawan, Pak Gunawan ada menulis. Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad ada satu. Itu berkaitan dengan obituari Pak Sapardi. Sapardi Djoko Damono bila Pak Sapardi meninggal. Pemusi. Lepas tu Tiffany Sau, kawan kami yang sekarang ni meletak di Sydney, di Australia. Dia menulis pasal kisah dia di Indonesia, di mana dia merasa ada sikit conflicting identity sebab dia adalah orang berbangsa Cina yang duduk di Indonesia dan diberi orang kata kemewahan di waktu Presiden Soeharto. Dan dia rasakan benda tu stereotip yang dilemparkan kepada penduduk Cina di Indonesia ada kebenarannya, tapi dia still rasa macam benda tu, dia still bergelumang dengan perasaan bersalah, perasaan berbagai-bagai perasaan lah sebagai seorang Indonesia berbangsa Cina di Indonesia. Jadi kita cuba untuk go that punya serantau tu lah, supaya orang dapat melihat dan orang luar juga boleh melihat apa sebenarnya yang berlaku di Malaysia. Kita nak bagi that kind of perspective. Okey tuan-tuan, banyak yang lock last minute ni dah. We are moving to 40 dah? 30 apa? Okey, alhamdulillah 30 malam ni. Terima kasih untuk kira-kira berapa ratus orang yang ada sekarang? 429. Terima kasih banyak kerana angka itu penting. Kerana saya tahu bila saudara ada duit, saudara akan lock je. Mungkin saudara dah bajet apa semua, tapi nombor tu penting. Print screen dan pergi ke Facebook, kerana di Facebook dia akan sentiasa menjawabnya. Kerana akhirnya bukanlah jangka pendek tuan-tuan. Kita harap malam ni ada 400 orang lebih. Lepas tu tuan-tuan boleh membeli pada edisi yang akan datang, per edition je. Ini kita jual sebagai promotion untuk habiskan log yang ada dari terbitan yang dulu. Terima kasih kerana berhenti 105 jualan bagi 2 malam. Sepatutnya semalam je saya sediakan 2 malam kerana saya nak 2 malam orang menonton. Tapi 400 lebih untuk sesi diskusi begini adalah luar biasa. Luar biasa tuan-tuan. Kerana saya terima kasih, itulah saya hormati tuan-tuan. Kerana bila saya bagi diskusi ilmu bawa anak muda yang saya kata ni, kalau RTM tengok ni nak bawa aku tak tahu lah. Media lain nak bawa pun takut tuan-tuan. Track record dia ni bersih. Track record dia ikut Pak Yah pula tu. Nanti orang akan buruk-buruk kan. Dia ni lagi lah tuan-tuan. Orang tak tahu, skrin ni tak tahu tuan-tuan. Bukit Aman letakkan di bawah kategori apa. Tapi saya gembira mereka berada di sini. Walaupun ini pertama kali saya jumpa Bat tuan-tuan. Saya first time jumpa Bat. Dan ini kali ketiga saya berbual dengan Hafiz. Kali pertama dia hantar majalah serempak. Kali kedua semalam dia datang. Jadi banyakkan orang ni saya baru kenal hari ni je. Tapi saya tahu bagaimana mereka berfikir. Bahawa macam saya kata tadi, bahawa kalau kita nak cari perbalahan dengan diri sendiri pun kita berbalah. Itu yang jadi skizofrenia. Kan? Jadi split karakter. Tapi kalau kita nak cari persamaan dengan siapa pun boleh. Mana kita kata setuju atau tak bersetuju je. Tak perlu kita label hingga kita anggap bahawa kerana kita orang biru segala yang merah itu salah. Kerana kita orang kuning segala yang hijau itu tak betul. Kerana kita orang oren, segala yang berbelang itu tak betul. Kerana itu akan menyukarkan bangsa kita untuk bersatu. Bersatu dalam berbeza ni menarik tuan-tuan. Dia seperti bercinta kan. Dan kita raikan perbezaan. Macam kita meraihkan isteri kita walaupun tak sama kita tuan-tuan, tapi itulah yang kita kahwini dan kita cintai. Walaupun dia takkan sama kita pun. Tapi menariknya itulah meladani hidup kerana melayan seorang wanita yang langsung tak stereo dengan kita. Tapi carry 25 jam, 25 tahun kita akan rasa proud kerana seorang pemakan ikan dan seorang pemakan daging boleh hidup dalam satu bumbung. Itu seronok dia. Saya ucapkan terima kasih pada anda semua yang log. Banyak-banyak terima kasih pada anda yang share dan memberi bukti bahawa membawa orang yang dicap kiri hari ini boleh memberitahu saudara tak ada pun nak takut dengan dia ni. Dalam topi dia pun tak ada apa, hanya beban kerugian menerbitkan buku-buku yang so-called membela orang miskin, membela rakyat. Masih ada orang macam ni tuan-tuan. Saya ingat dah pupus dah. Sebab orang sekarang nak main MLM dan jadi Ali Shukri dan kaya. Semua orang nak jadi Datuk Seri Vida, jual stream dan kaya tuan-tuan. Tapi ada lagi orang ada masa memikirkan tentang nelayan, petani. Soalan daripada Syabak, dia tanya pandangan Haji tentang
tentang pandangan golongan kiri macam mana? Syabab tanya aku pasal golongan kiri. Aku pernah kiri, bang. Cuma makan gaji terpaksa kanan. Kan? Dia ada dua pinggan, bang. Sebab itulah orang kata untuk menyara keluarga. Kita bekerja mencari nasi untuk diberi makan pada keluarga. Ya. Rezeki itu soal lain. Macam Bat kata tadi lah, kalau nak rehat boleh rehat. Tapi soal hati memang sampai bila pun saya percaya pada teori sosialis bahawa nasib orang miskin adalah di bawah tanggungjawab orang yang mampu memperjuangkannya. Kerana selamanya dunia tak akan pernah menjadikan orang miskin lebih baik daripada orang kaya. Tapi dunia sentiasa memberi garanti bahawa orang kaya akan tetap mempunyai keupayaan. Jadi tak ada apa yang kita nak rasa aneh. Tapi oleh kerana orang selalu menganggap menyuarakan suara orang miskin berarti menentang orang kaya, itu jadi susah. Kita tak pernah benci pun orang kaya. Tapi kita selalu mempertikaikan di mana orang kaya berada ketika orang miskin masih lagi ramai. Bercakap tentang orang miskin, kita kata kita menentang kerajaan seolah kerajaan tidak bertanggungjawab. Tapi sedangkan kita sedang menyuarakan di mana kerajaan berada ketika orang miskin sedang bertebaran dengan kesusahan. Itu saja. Jadi mempersoalkan sesuatu tak menjadikan kita kiri. Tapi macam itulah orang kata anak derhaka. Ialah dengan bapa tentulah ada tanggungjawabnya kerana itu bapa yang memberikan kita makan. Tapi dengan kerajaan takkanlah nak patuh seperti seorang anak, seorang rakyat dan seorang pemerintah, lain kedudukan dia. Jika kau tanya tu bab, sekarang gembira hidup kerana boleh menjadi kiri dan kanan mengikut mana yang saya rasa tepat dalam pada waktu itu. Terima kasih kepada anda yang lock. Alhamdulillah, tak apa, walaupun kita tak mencapai 50, saya berterima kasih adalah kerana rating sustain 400 pada malam minggu yang siaran bola sepak Liga Domestik dan juga Liga Antarabangsa sedang berjalan. Dan meyakinkan saya stream pada 5, 6 dan 7. Jangan lupa hadir dalam sesi stream buku kami pada 5, 6 dan 7. Banyak diskusi-diskusi kita akan bawa, sebab kita akan bawa pada waktu itu untuk isu politik. Saudara boleh saja bertanya dengan Profesor dengan geostrategis Azmi Hassan. Dia akan hadir di sini. Dia mahir politik, dia bantai kiri dan kanan dia. Untuk bertanya tentang sesi Osman Awang. Lim Sritin akan memperkatakan tentang Osman Awang. Lim Sritin, penyair daripada Kelantan, akan mengatakan tentang arwah Osman Awang, sasawan negara. Untuk tahu tentang Pak Samad, kami bawa Mio Hashim Manam dan juga isterinya saya lupa nama isteri dia. Yang membawa watak Nahidah ketika Johan Jaafar mendrama pentaskan Salina. Baca saja bersama Pian, ada teater yang akan di-streamkan langsung daripada sini, iaitu teater Menanti Kata dari Tuhan dari skrip Nisman. Lakonan oleh Sani Sudin dan seorang guru, saya lupa nama dia. Kita ada stream Mak Yong yang kita bawa daripada Kota Baru Kelantan untuk main di prime time. Jadi terus sokong stream buku. Terima kasih pada yang lock. Semoga Allah mudahi kita semua dalam perjuangan, berkata benar, dan juga akhirnya sekurang-kurangnya kita berfikir bahawa buat sikit membela orang susah lebih baik daripada buat tak nampak. Bahaya dia tu kalau buat tak nampak, lebih baik buat sikit lah. Itu yang kita mampu, lebih baik daripada buat tak nampak. Berbuat banyak, Alhamdulillah bukan saja menjadi kebaikan kita, Allah akan bangga juga. Rasul juga akan bangga bila ada umat dan hamba-Nya melakukan berbuat banyak untuk orang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lepas ni lelong combo lelong kepala baseball dan kepala Hawaii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.